Silakan, Mat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya meneruskan perbahasan saya dengan sekali lagi mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa saya selaku ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat, daripada PAS khususnya, mahukan semua dasar, semua perancangan, semua program, bajet, termasuklah bajet kali ini, ianya berjaya dilaksanakan dengan baik. Datuk Yang di-Pertua, bajet ini sekali lagi disebutkan sebagai mendahului pelancaran RMK 10 model ekonomi baru diumumkan, dan juga berserta dengan itu program transformasi kerajaan GTP dan juga program peralihan ekonomi kerajaan ETP. Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi saya mengingatkan bahawa bajet ini disusun dan dicerakinkan mengikut apa yang dikatakan sebagai outcome based budgeting, OBB. Cukup canggih Datuk Yang di-Pertua, cukup canggih Tan Sri Yang di-Pertua. Justru kerana itu Siapa yang canggih? Siapa yang canggih? Yang di-Pertua kah itu bajet? Masih. Itu satu mukadimah yang baik, Tan Sri. Oleh kerana itu, Tan Sri Yang di-Pertua, rakyat mengharapkan benar-benar kali ini bajet membawa sesuai dengan cara ianya disusun, berdasarkan outcome, berdasarkan sasaran, berdasarkan matlamat sebagai outcome based budgeting. Namun Tan Sri Yang di-Pertua, saya dengan segala keprihatinan dan rasa bertanggungjawab, setelah menekuni hampir keseluruhannya lah, kalau tak seluruhnya pun bahagian the big print, dengan izin bajet ini, membuat kesimpulan bahawa seperti mana juga yang disebutkan dan dirakamkan oleh beberapa pakar-pakar ekonomi, termasuklah golongan analis daripada research houses tempatan maupun di luar seperti Morgan Stanley di Singapura, mendapati kalaulah yang diharapkan daripada bajet ini adalah apa yang dikatakan sebagai fiscally prudent, bajet ini jelasnya adalah segala-galanya kecuali fiscally prudent. Tan Sri Yang di-Pertua, kalau bajet ini adalah antara lainnya dalam rangka untuk mencapai mengeluarkan negara daripada perangkap ekonomi berpendapatan sederhana, sekaligus mengeluarkan negara dari kebekuan ekonomi dengan izin economic stagnation yang telah disebut oleh Bank Dunia, oleh pakar-pakar ekonomi, dan diakui sendiri dan disahkan sendiri oleh Menteri Kewangan kedua sedikit waktu dahulu. Kalau bajet ini adalah sekaligus untuk menangani permasalahan defisit fiskal yang telah berterusan selama 13-14 tahun lamanya, kalaulah bajet ini untuk menangani permasalahan jurang pendapatan yang semakin melebar antara kaya dan miskin, maka saya mulakan Tan Sri Yang di-Pertua bahawa bajet ini adalah hampir-hampirnya segala-galanya kesemua itu yang sepatutnya memenuhi matlamat dan outcome yang dihajati. Tan Sri Yang di-Pertua, dengan tidak menafikan tentunya wujud kebaikan, tentunya ada perkara-perkara yang baik daripada peruntukan bajet ini, peruntukan imbuhan kepada Tok Imam, pengurusi JKK, Tok Batin, dan semua yang lain, Tan Sri Yang di-Pertua, selain daripada apa yang boleh diberikan pengiktirafan dalam bajet 2011 ini, Tan Sri Yang di-Pertua, termasuklah sedikit insentif cukai kepada green technology, dan begitu jugalah pada kewangan Islam, meskipun kedua-dua bidang itu hanyalah merupakan penyambungan daripada insentif tax cukai, bukannya satu pendekatan baru dalam skema tax yang diharapkan oleh kedua-dua sektor ini, green technology dan juga kewangan Islam. Maka saya akan berhujah untuk mengukuhkan pandangan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, bermula dengan perkara-perkara besar dahulu, sebelum di hujungnya mungkin menyinggung permasalahan titik bengit rakyat, khususnya di Parlimen Kuala Selangor lah, Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua, pertama atas matlamat mengurangkan defisit fiskal, disebut oleh Menteri Kewangan pada 2 minit yang terakhir sebelum membuat penutupnya. Dia menyebutkan secara verbatim,
Saya quote, dengan mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisit kerajaan persekutuan bagi tahun 2011 dijangka terus berkurangan kepada 5.4 daripada KDNK berbanding 5.6 pada tahun 2010. Hanya begitu saja yang disebut. Nyata bahawa Menteri Kewangan tidak mensasarkan perbelanjaan untuk mencapai penurunan defisit. Dengan izin satu lip service saja Tan Sri Dipertua. Kesemua para analis sepakat dari sudut ini bahawa bajet ini sifatnya tidak cermat, tidak prudent. Itu bahasa lunaknya. Kalau bahasa saya itu reckless, dengan izin, curang kepada persoalan pengurusan yang wajar. Dengan izin Tan Sri Dipertua, ia bersifat sedemikian, tidak langsung menampakkan kesungguhan dan disiplin untuk mengurangkan defisit yang telah berterusan selama 14 tahun. Ditegur oleh pelbagai pihak termasuk Bank Dunia, World Bank dan pakar-pakar ekonomi. Sebagai perbandingan, Tan Sri Dipertua, Singapura berusaha menurunkan ke paras 2.6 pada tahun 2011. Sementara Indonesia bertekad untuk mengurangkan kepada paras defisit 1.7% KDNK mereka. Maka pakar ekonomi dan para analis menyindir, supaya jangan hairanlah kalau Malaysia tidak menjadi destinasi pelaburan yang baik. Dengar baik-baik Menteri BT dan juga Menteri Kewangan, jangan hairan kalau World Investment Report angkat melaporkan kejatuhan 81% penurunan FDI. Jangan hairan kalau 24 bilion keluar dan hanya 4.4 bilion saja yang masuk net outflow, dengan izin Tan Sri Dipertua. Jangan apabila kita bercakap pasal defisit, cepat-cepat nak nafikan bahawa dengan perbandingan Amerika Syarikat, kononnya ekonomi mereka lebih jauh, lebih parah. Ya, saya tahu, tidak silap saya, 60% daripada KDNK mereka, betul, defisit fiskal mereka itu. Namun ekonomi mereka itu, dunia sedia maklum bahawa mereka memang hidup dibiayai dunia. Ya, dibiayai oleh petrodolar Arab dan juga dana Cina, dana Jepun yang membeli treasury bills mereka dengan begitu banyak. Penerapan negara ini akan terjejas Tan Sri Dipertua, dan juga keupayaan untuk menerbitkan bond dan security dan pinjaman akan terkesan dan tidak berdaya saing. Pelabur akan tentunya menjauhi daripada negara ini. Paling malang Tan Sri Dipertua, dalam bajet ini nyata bahawa kerajaan reckless, dengan izin, curang mengurus dana rakyat kerana berbuat bajet secara mega mewah dengan menggunakan GLCs, membuat perbelanjaan apa yang disifatkan sebagai off balance sheet budgeting, atau dengan kata lain tidak masuk dalam peruntukan betul, kerana kononnya adalah pihak swasta dalam kaedah inisiatif apa yang dikatakan sebagai public private partnership, dengan izin PPP. Tetapi kita tahu, dan para analis juga menyebutkan, bahawa pihak swasta ini tidak akan dapat dana dalam urusan fundraising mereka dalam pasaran bond dan juga apa juga money market yang lain, dengan tidak ada jaminan daripada kerajaan pusat. Maka akhirnya ia akan melebarkan defisit, kerana ketika gagal melaksanakan atau membayar melunaskan bond-bond tersebut, maka kerajaan kerana memberikan garanti-garanti tertentu undertakingsnya, maka akan juga membayar atas sebab menyelamatkan kepentingan kerajaan, dan ini akan termasuk dalam contingent liabilities, dengan izin Tan Sri Dipertua. Terus akan melebarkan fiskal defisit yang sedang ditanggung oleh rakyat selama 14 tahun Tan Sri Dipertua. Justru dengan itu, perhatikan saja senarai projek-projek mega mewah. Jelasan 43 bilion, saya tidak punya masa dan mewah untuk menjawab dan melayani. Banyak tuduhan-tuduhan. Kejap.